حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nawaitu التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa subhanihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perhimpunan kita, perkumpulan kita pada tengah hari ini, pada Sayyidul Ayyam, pada Yaumil Jum'ah, Jumaat yang penuh barakah dengan penuh kemuliaan. Allah memanggil kita semua, Allah merezekikan kita pada hari ini untuk sama-sama kita mengimarahkan, untuk sama-sama kita menjejakkan kaki kita. Sekalipun kaki yang kita langkah ini penuh dengan noda dan dosa, dalam gerak langkah perbuatan kita tak tinggal daripada melakukan kesilapan, tak lari daripada melakukan dosa. Namun hakikat sebenarnya Allah menggerakkan kita atas nikmat kasih dan sayang Allah, atas nikmat iman. Allah rezekikan kita untuk sama-sama berjamaah, bakal menunaikan solat fardu Jumaat, satu kewajipan yang besar, bukan atas daya kuasa kita, hakikatnya atas kasih dan sayang Allah, hakikatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu saya mengajak kepada semua muslimin rahimakumullah, abang-abang, ayah-ayah, tuan-tuan guru, para alim ulama, peringatan untuk diri saya sendiri khususnya, untuk sama-sama kita memperbanyakkan syukur kepada Allah atas nikmat ini.
Sekalipun kita berhadapan dibentangkan pelbagai ujian, dibentangkan dengan pelbagai permasalahan, dibentangkan dengan pelbagai masalah hidup ini, tetapi ingat, Allah tak biarkan kita terkapai-kapai. Kadang-kadang ada kalanya kita ini rasa macam tak nak hidup lama, kita nak biar cepat meninggalkan dunia ini. Namun kita ingat, Allah rezekikan usia kita, Allah berikan kita kesempatan hidup, kita perlu lakukan berbanyak kebaikan. Jadi perkongsian pada tengah hari ini, insya-Allah ayah-ayah muslimin dan muslimat sekalian mungkin berada di rumah menonton di FB dan sebagainya, perkongsian pada tengah hari ini berkaitan tentang jangan berhenti buat kebaikan. Jangan berhenti buat kebaikan. Muslimin rahimakumullah, kita ambil satu kisah yang berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-6 Hijrah berlaku satu perjanjian yang kita kenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan konten perjanjian tersebut, sebahagian besar para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majoritinya tidak bersetuju dengan konten tersebut. Apa antaranya? Antaranya para sahabat yang menentang berkaitan tentang satu klausa konten gencatan senjata selama 10 tahun. Para sahabat memikirkan bahawa tempoh 10 tahun satu masa yang sangat panjang. Mustahil mereka nak ikut telunjuk di bawah kafir Quraisy. Mustahil untuk mereka ikut apa yang mereka katakan. Sampaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, alasna bil haq ya Rasulullah, bukankah kita ada pada pihak yang benar? Bukankah engkau juga Nabi Allah? Kenapa kau setuju dengan persetujuan tersebut? Sebab 10 tahun tempoh masih agak lama. Tetapi kita perlu mengakui apa yang baginda lakukan. Allah menyatakan, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi lakukan dan gerak hati Nabi, apa yang Nabi kita katakan, wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab dengan tenang, wahai Umar, benar, kita berada pada pihak yang benar. Sepatutnya kita yang buat keputusan, kita yang meletakkan konten tersebut, dan aku masih Nabi Allah, kata Nabi. Tetapi Umar sabar, ikut. Artinya para sahabat, Nabi minta para sahabat tekan nafsu, tekan emosi. Kadang-kadang kita juga begitu. Dalam usaha kita nak buat kebajikan ini, nak buat kebaikan ini, kita terpaksa tekan nafsu kita, terpaksa tekan walaupun kita tak suka nak buat. Ada kau tak suka buat kebaikan? Ada kadang-kadang. Sebab apa? Dia rasa fed up, penat buat kebaikan, penat buat baik, orang tak hargai. Sebab apa? Dia nakkan orang puji dia, baru dia seronok. Kalau buat baik orang tak puji, dia tak seronok. Itu yang berlaku pada manusia. Asbab itu, dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Allah turunkan 114 surah. Allah turunkan 6,236 ayat. Allah turunkan beberapa kalimah yang pengertiannya baik. Satu antaranya tayyib, artinya baik. Dalam ayat yang biasa kita dengar, yang sering disampaikan kepada kita, pada ayat suratul Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba,
makanlah apa sahaja yang ada di bumi ini, kata Allah, secara halal, tayyibah, lagi baik. Bahkan makan di situ bukan hanya menjurus kepada makan, kita makan nasi, bukan hanya kita makan apa kesukaan kita, pizza ke KFC sebagainya, bukan begitu saja. Dalam konteks yang lebih luas, Allah pesan kepada kita, carilah rezeki di bumi Allah ini dengan cara yang halal, lagi baik, tayyibah. Kalau kata kita sekadar mengatakan bahawa makan macam biasa, orang yang bukan Islam pun makan juga, kan? Kalau kata kita yang beriman, kita minum, orang yang belum Islam pun minum juga, sama seperti kita. Jadi apa bezanya? Allah datangkan kalimah yang lain untuk mendetailkan perkara ini. Para ulama menyatakan tayyibah hanya bentuk fizikal sahaja. Yang kedua, Allah datangkan kalimah khair. Kita lihat dalam kalimah yang jamak khairat, antaranya satu ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu untuk buat amal kebajikan. Ini saranan daripada Allah, nak menggambarkan kepada kita manusia ini tingkatan yang kedua dalam kebaikan ni, baik. Baik khairat artinya lebih kepada dalaman kita, rohani kita, lebih kepada emosi kita. Kadang-kadang kita lihat orang yang bukan Islam pun dia baik juga. Kita bantu orang susah, tengok orang yang bukan Islam bantu orang susah juga, kan? Kita menderma harta kita, orang lain pun derma juga kebaikan dia. Lalu apa perbezaan orang beriman dengan yang bukan iman, yang belum Islam? Tadi tayyib bab pemakanan, bab fizikal kita, khair bab rohani kita, bab dalaman kita. Itu baru dua. Dia saya simpulkan hujungnya. Yang ketiga, Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan kalimah ma'ruf. Bukankah kita pernah dengar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa arti amar ma'ruf? Kita mengajak orang buat baik, ajak orang buat kebajikan. Artinya ma'ruf juga perkara yang baik. Dah tiga kita dapat pada tengah hari ini, semua daripada Al-Quran. Tayyib, tayyibah, khair ataupun khairah. Ketiga, ma'ruf, juga baik. Dan ketiga-tiga benda ini kadang-kadang bukan saja beriman, orang yang bukan beriman pun buat juga. Malahkan kadang-kadang ada orang yang belum beriman, sahabat jiran kita yang belum Islam, mereka lebih jaga pemakanan mereka berbanding kita. Kita balon je semua, mereka jaga pemakanan mereka, bab fizikal mereka bersenam, kita masih terlantar waktu pagi di katil dan sebagainya. Mereka seawal pagi subuh, mereka tak semayang, mereka pergi berjogging. Kita sepatutnya awal bangun untuk menunaikan perintah Allah, tapi masih tidur lagi. Itu kesilapan kita. Mereka buat benda tu. Itu di segi tayyibah. Khairah, perkara hati mereka jaga dan sebagainya. Mereka tak kutuk orang, mereka tak hina orang, mereka tak keji orang. Kita ambil peluang, mentang-mentang hebat media sosial, semua kita taruh, kan? Kita hina orang dan sebagainya, walaupun bukan mulut dan berkata, tapi tangan, merosakkan jiwa kita. Ma'ruf, ajak kebajikan. Kita kata kita beragama Islam, tapi tak tunjukkan contoh yang terbaik. Berbanding orang lain, Allahu Akbar, ada sampah kutip buang kat tong sampah, kita buang sampah daripada dalam kereta keluar kereta, kan? Baik ke tak baik? Kita fikirkan sama-sama. Itu perkara-perkara tayyibah, khairah dan ma'ruf. Artinya ma'ruf ini perbuatan yang boleh mengajak orang untuk buat kebajikan. Stop dekat situ. Allah tambahkan lagi dalam Al-Quran untuk membezakan orang beriman dengan tak beriman dengan dua kalimah yang lain. Apa dia? Ihsan, ihsana.
Ihsan artinya benda baik juga, tapi kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tanpa hiraukan apa kata orang. Kalau kata kita buat kebaikan, kita buat kebajikan, nak mengharapkan orang puji kita, nakkan orang sanjung kita, kita akan selemah dekat situ. Tapi bila mana kita buat semata-mata kerana Allah, Allah menilai kita, kita akan dapat istiqomah. Itu berbeza ihsan dengan perkara yang lain. Bahkan yang paling tinggi lagi kebaikan dalam Al-Quran Allah sebut apa? Amal soleh. Kita akan jumpa banyak ayat Al-Quran menggabungkan iman dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Banyak. Allah gabungkan orang yang beriman dengan beramal soleh. Apa beza dia? Amal soleh makom yang tertinggi yang ada pada diri orang yang beriman. Iman sahaja tak cukup. Artinya amal soleh, amal yang kita lakukan, kita tunjukkan syukur kita kepada Allah, untuk Allah nilai kita. Ada satu kisah tuan-tuan muslimin yang berada di rumah juga, muslimat, ibu-ibu, untuk perkongsian pada tengah hari ini. Satu hari Imam Hasan Al-Basri dia mendatangi satu jenazah, dan dia pun ikut sama memikul jenazah tersebut. Ketika dia memikul, lidahnya tak berhenti zikir kepada Allah. Dia ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia pegang jenazah tu dizikir. Ada anak muda tanya perasan, wahai imam, aku lihat kenapa engkau angkat jenazah, engkau berzikir. Adakah ini arahan ataupun ada satu dalil yang mengatakan ini yang terbaik? Sebab aku lihat, aku tak jumpa lagi bila mana jenazah kena berzikir. Kenapa kau buat ini wahai imam? Lalu Imam Hasan Al-Basri pun cakap, wahai anak muda, kalau seandainya jenazah ini Allah bangunkan ketika ini, agak-agak apa yang dibuat? Adakah dia melakukan ketaatan kepada Allah ataupun kemungkaran kepada Allah? Adakah jenazah ini akan berzikir kepada Allah, baca Quran, membuat kebajikan, solat dan sebagainya, ataupun dia melakukan zina, dia kufur kepada Allah, dia rasuah dan sebagainya? Anak muda kata, pasti dia akan buat amal soleh, wahai imam. Benar kata Hasan Al-Basri. Jadi kita ini, bayangkanlah, kita ambil iktibar, dia kata, Allah datangkan jenazah ini untuk kita ambil iktibar sungguh-sungguh. Kita bakal menjadi sumber jadi jenazah, kita bakal jenazahkan. Dan kesempatan umur yang ada ini penuhi dengan ruang kebajikan kepada Allah. Bukankah dalam Quran sebut dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, kan? Allah sebut dalam tersebut, biar kita lihat orang yang berdosa ini, yang banyak dosa ini, bertemu dengan Allah ni tunduk malu. Dan apa yang diungkapkan kepada Allah? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na, balikkan kami ke dunia ya Allah untuk buat apa? Na'mal solihan. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, wahai anak muda, kalaulah dibangkitkan jenazah ini, pasti dia akan berlumba untuk buat amal kebajikan, sekalipun hanya baca satu ayat Al-Quran. Sebab apa? Dia dah kenal, dah tahu apa nilai ibadah tersebut. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam usia umur kita yang semakin bertambah ini, jangan pernah berhenti buat kebaikan. Jangan pernah berhenti buat perkara yang baik. Biarlah orang tak hargai kita, biarlah orang cemoh kita, hina kita dan sebagainya pun, Allah nilai apa yang kita buat. Nabi menyatakan dalam sabdaannya dalam hadis sahih,
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah petikaikan, meremehkan kebaikan yang orang buat, sekalipun hanya kita melemparkan senyuman. Dengan senyuman, orang pandang pun senyum, seronok pandang. Daripada kita pandang muka geram, tak perhatikan, orang rasa marah. Senyum pun tak apa, sekadar begitu. Sebab kita nakkan kebaikan demi kebaikan mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah menyatakan juga dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah kata, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah, wasari'u ila maghfirah, untuk mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan umur kita bukan yang sebelum, bukan yang akan datang, tapi sekarang ini. Umur kita sekarang ini, bila mana hidung kita dapat menarik nafas dengan baik, mata dapat menangkap cahaya yang datang depan kita, telinga yang dapat mendengar apa kata orang, apa yang Al-Quran sebut dan sebagainya, mulut boleh berbicara dengan kebaikan dan sebagainya. Gunakan sepenuhnya kemanfaatan tersebut untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan segala maklumat tersebut, panca indera tersebut, untuk kita meraih rahmat, meraih kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak buat satu kisah lagi, sempat insya-Allah, mudah-mudahan. Jika ibu ayah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, membaca kitab As-Siqat karangan Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam kitab tersebut, Imam Ibn Hibban rahimahullah membawa satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Kilabah ini? Abu Kilabah sahabat qarib kepada Abdullah bin Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi. Bahkan bila mana dia dapat dengan Ibnu Abbas, pasti dia dapat dengan baginda Nabi SAW. Apa ceritanya? Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Ibnu Ibrahim, ataupun nama betulnya Abdullah bin Muhammad, sedang berjalan-jalan. Ada dua riwayat. Yang pertama, sedang berjalan di tepi pantai untuk memantau keadaan dan sebagainya, tiba-tiba dia tersesat. Okey. Dan riwayat yang lain mengatakan bahawa Ibnu Ibrahim pernah tersesat di tengah padang pasir. Di tengah tersesat tersebut, dia lihat bagaimana dia tak tahu kat mana. Dia tengah jalan-jalan, tiba sesat, kat mana ni? Tengah padang pasir. Dan dia cuma nampak ada satu kemah sahaja, satu kemah yang berada di tengah-tengah padang pasir. Lalu pun dia kata, ini peluang untuk aku bertanya kot, bertanya aku berada di mana. Lalu dia pun mendekati akan kemah tersebut. Dia mendekati, dia tinjau-tinjau, dia nampak ada seorang tua dalam kemah tersebut. Dahlah tua, tangan pula kudung, kaki pun tak ada dua-dua. Bukan tu sahaja, buta pula. Tengah-tengah dia tinjau tu, dia tengok, tangan tak ada, kaki tak ada, buta. Dia pandang keliling, tak ada siapa-siapa pun, hanya ada orang tua tu sahaja. Dan dia pun cuba nak masuk dalam kemah tersebut untuk bertanya. Dia terdengar satu ungkapan doa daripada orang tua ni tadi. Apa dikatakan? Dia dengar, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan akafi'a bihi syukran ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddalani ala kathirin min khalaqta tafdila. Artinya, ya Allah, dia kata ayat tadi, auzi'ni, tambahkan kepada aku ya Allah, an ahmadaka, untuk aku tunjukkan syukurku kepada engkau ya Allah, hamdan akafi'a,
Yang bisa aku mensyukurkan nikmat yang aku berikan kepada engkau, pada aku ini. Bahkan bukan itu saja, disebut wafaddalani ala katsirin, sesungguhnya engkau telah banyak melebihkan aku dan makhluk yang lain berbanding yang lain, mimman khalaqta tafdila. Dia dengar tu, dia kata, orang tua ni betul ke tak betul ni, dia kata. Adakah dia tak faham apa yang diungkapkan doa tersebut? Dalam keadaan tangan dia kudung, kaki dia kudung, mata dia buta, disebut auzi'ni, tambahkan syukur aku kepada engkau ya Allah. Dia kata, apa nak syukur lagi ni? Dengan tangan dah tak ada, kaki dah tak ada, mata pula buta. Dia pun tertanya. Lepas tu dia dengar pula wafaddalani ala katsirin min khalaqta tafdila, dan tambahkan, kau dah lebihkan aku banding makhluk yang lain. Apa kelebihannya? Orang lain ada berjalan, kaki sebagai, tapi orang tua tadi tak ada tangan langsung, dua-dua tak ada, kaki tak ada, mata tak ada. Disebab mengatakan wafaddalani, kau dah lebihkan aku banding makhluk yang lain. Lalu dia tergerak nak tanya, nak ada penjelasan. Dia pun bagi salam, assalamualaikum. Untuk tu dia kejut, waalaikumsalam. Dia kata, minta maaf tuan, nak bertanya, adakah kau baca tadi, kau faham apa pengertiannya, maksudnya? Dia kata, ya aku faham. Engkau siapa? Dia pun jawab, aku Abdullah, hamba Allah. Kan biasa orang-orang yang alim macam tu, dia tak sebut nama pun, Abdullah, hamba Allah. Dia pun kata, dia kata, cuma aku pelik, kenapa engkau boleh ungkapkan ungkapan sebegitu dalam keadaan engkau buta, tangan tak ada, kaki tak ada, tapi kau syukur kepada Allah. Nikmat apa yang kau dapat? Dia kata apa? Walaupun tangan aku tak ada, kaki aku tak ada, tapi Allah izinkan lidah aku sentiasa zikir kepada Allah, syukur kepada Allah. Jadi dengan lidah ini aku buat kebaikan kepada Allah, syukur, alhamdulillah. Dia kata, kan, cuma dia kata, aku tak tolong dengan kau ni. Aku sebenarnya tinggal kat sini dengan anak aku, Abdullah bin Muhammad Ibn Ibrahim ni, pandang kiri kanan. Mana anak dia? Tak ada, dia seorang aja. Dia kata, betul ke ada anak kau? Ada, tapi dah 3 hari dah anak aku tak balik rumah. Jadi aku juga dah 3 hari tak makan dah. Dia tolong tak carikan mana anak aku ni pergi. Lalu Ibn Ibrahim pun tolonglah. Dia pun keluar, dia cari, dipusing keliling kemah tak jumpa. Sampailah di hujung padang pasir, dia nampak ada macam bangkai manusia, dah macam dah kena koyak-koyakkan dengan binatang dan sebagainya, kan. Lalu dia kata, ya Allah, dia kata, ini mungkin anak orang tua tadi kot. Dia pun dia kata, macam mana aku nak beritahu orang tua ni, dah lah mata buta, kaki tak ada, tangan tak ada, dapat pula anak makan kena baham dengan binatang buas ni, nak beritahu macam mana? Lalu dia pun balik ke kemah, dia beritahu. Dia kata, wahai orang tua, dia kata, antara engkau dengan Nabi Ayub, siapa yang lebih baik? Pasti jawapan itu dia kata, Nabi Ayub lah baik. Kenapa? Kata Ibnu Ibrahim, Nabi Ayub ada 10 anak, tapi dalam sekelip mata rumah Nabi Ayub hancur, mati semua anaknya. Nabi Ayub redha, alhamdulillah. Nabi Ayub ada kekayaan, harta yang banyak. Sekali Allah datangkan banjir, habis harta Nabi Ayub hilang, jatuh miskin. Nabi Ayub redha. Nabi Ayub sihat walafiat. Allah datangkan penyakit pada Nabi Ayub, sampaikan, kita sudah maklum, sampaikan kulit-kulit dia pun jatuh dan sebagainya. Nabi Ayub redha. Pasti Nabi Ayub orang yang lebih baik, lebih hebat, sebab ujiannya begitu besar. Aku ni apalah sangat, dia kata. Sekadar tangan tak ada, kaki tak ada, mata buta, tak apalah, dia kata. Dia dengar macam itu, baru disampaikan, wahai orang tua, sesungguhnya anak kamu dah mati dah kena baham dengan binatang buas. Aku jumpa bangkainya, mengerikan, kata Ibnu Ibrahim. Apa kata orang tua ni tadi? Dia kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tahlil, alhamdulillah. Terkejut Ibn Ibrahim, kenapa kau cakap alhamdulillah? Aku syukur sebab anak aku tak sempat nak buat kejahatan, anak aku tak membesar dalam perkara yang keburukan. Allah dah matikan dia, alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah tu, automatik dia pun jatuh rebah, terus meninggal.
Lalu Ibnu Ibrahim pun panik. Ialah tengah padang pasir kan, seorang-seorang orang meninggal, tak tahu nak buat apa. Lalu dia pun keluar daripada kemah. Dia pun, ya Allah, bantu aku ya Allah, hamba engkau yang mulia ini telah meninggal ya Allah, aku tak kenal dia, tapi bantu aku untuk uruskan dia. Dia keluar daripada kemah, dia nampak ada 4 orang berkuda sedang meronda. Nampak dari segi pakaian dia macam orang kerajaan, dapat dengan kerajaan. Padahal padang pasir tu. Dia tiba bila tu dipanggil kami. Yang 4 berkuda dia pun datang. Dia kata, wahai tuan, kenapa? Tolong saya, ada jenazah orang meninggal dalam kemah ni, aku tak tahu uruskan, aku ni sesat, aku tak kenal siapa dia. Lalu mereka pun turun daripada kuda, tunjukkan mana orang tersebut. Dia pun masuk kemah, dia tengok 4 orang tadi menangis, menitiskan air mata. Dia kata, Allahu Akbar, tamat dah wajahmu Abu Kilabah, asbab engkau orang beriman kepada Allah. Tamat dah riwayat hidup engkau Abu Kilabah, di mana orang kenal dengan engkau kuat iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ibnu Ibrahim tanya, siapa orang ni? Kenapa korang semua menangis? Lalu kata di antara yang 4 orang tadi, kau tak kenal dia ke siapa? Siapa ni? Ini adalah Abu Kilabah radhiyallahu anhu, sahabat karib Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang terakhir yang meninggal, yang wafat. Apa yang berlaku pada dia? Kata Ibnu Ibrahim, Abu Kilabah pernah ditawarkan jawatan qadi oleh raja, oleh khalifah, tetapi dia tolak. Dia melarikan diri, bersembunyi dekat sini. Rupanya dia kata, puas kami mencari Abu Kilabah, tak jumpa. Sebab dia tak nak dunia masuk dalam diri dia. Sebab tu tuan-tuan lihat, dalam keadaan dia kekurangan pada pandangan fizikal kita, dia kekurangan dari segi tangannya, kekurangan dari segi kakinya tak ada, matanya buta, fizikalnya kurang, tetapi tetap bersyukur kepada Allah. Lisannya digunakan untuk buat amal kebajikan, zikrullah kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, keadaan kita bagaimana sekalipun, jangan pernah berhenti untuk buat kebaikan, kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu part mana yang Allah terima amalan kita. Kita tak tahu dalam ruang mana yang kita zikir kepada Allah. Dengan keikhlasan ini Allah terima amalan kita. Itu sebab buatlah ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan petikaikan apa orang kata, apa orang nak keji dan sebagainya pun. Kita didik hati kita agar kita boleh buat kebaikan demi kebaikan kerana Allah. Sebab Allah pandang apa yang hamba-Nya lakukan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan dirahmati Allah sekalian, kesempatan yang ada ketika ini kita cuba usaha. Kalau katalah kita dapat sesuatu daripada perkongsian ini, sampaikanlah. Dan tambahkan lagi kebaikan dalam kehidupan kita, susun atur kehidupan kita, agar setiap saat, setiap detik yang kita lalui dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan mudah-mudahan perkara itu jadi kebaikan amal soleh kepada kita. Last, ibarat kata tuan-tuan, dalam gelas ini, katalah diri kita umpama gelas ini, ibu ayah sekalian, terkandungnya dosa dalam gelas, dalam diri kita. Ibarat gelas ini penuh dengan kekotoran dosa yang ada. Apa perlu kita buat? Bila kita buang tuan-tuan, kosonglah. Kita lakukan ibarat ini kebaikan yang kita buat. Teruskan buat amal kebaikan demi kebaikan. Kita tuangkan dalam diri kita, kita buat perkara yang tak elok akan keluar. Perkara yang jahat akan keluar. Sebab itu teruskan buat amal kebajikan. Bagi tuang air ni kebaikan kita buat, kita tuang kebaikan, buat kebaikan, buat kebaikan, buat kebaikan. Segala benda yang tak elok dalam diri kita akan terkeluar. Sebab itu kata para ulama, kalau kita mendengar majlis ilmu, baca Quran dan sebagainya, masih belum tersentuh hati dan jiwa kita, balik ke Allah, untuk kita biar Allah ampunkan dosa kita, agar hati kita tersentuh dengan setiap apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah pandu kita ke arah kebaikan. Itu yang kita harapkan, pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi cukuplah perkongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita semua. Seandainya dia sampai tersentuh pada hati tuan-tuan yang mendengar ini, bukan asbab kehebatan saya, tidak, asbab kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah yang mencampakkan dalam hati tuan-tuan yang mendengar perkongsian ini rasa sedar bahawa kita ini hamba, kita tak punya apa-apa. Dan seandainya apa yang kesilapan yang berlaku asbab dosa yang saya lakukan, saya juga hamba Allah, saya juga memohon rahmat kepada Allah SWT dan keampunan untuk tuan-tuan doakan sama-sama agar kita menjadi hamba yang terbaik. Sekian daripada saya, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.